Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami akan meneruskan uh, rakaman video berkaitan dengan pembentangan RPH, di mana kami diminta untuk melakukan satu pembentangan RPH yang kami jalankan ketika melakukan pengajaran mikro baru-baru ini. Jadi pertama sekali saya perkenalkan diri saya Muhammad Najwan bin Muhammad Suzani. Saya Muhammad Azamuddin bin Ahmad Fikri. Dan saya Muhammad Arif Zahidi bin Bakri. Baiklah, tanpa membuang masa, kami meneruskan pembentangan RPH kami. Okay. Baik, untuk rancangan pengajaran harian, kami mengambil tahun Pendidikan Islam tahun 2. Okay, untuk mata pelajaran dan bidang yang diambil ialah Pendidikan Islam, iaitu bidang adab. Tahun 2 yang kami mengajar 2 Madinah. Yang ketiga ialah tarikh dan hari. Kami mengambil tarikh 5 Sya'ban 1443 Hijrah, iaitu bersamaan dengan 8 Mac 2022, iaitu pada hari Isnin. Okay, masa yang kami ambil untuk mengajar ialah 60 minit ataupun sejam, iaitu dari pukul 8 pagi hingga pukul 9 pagi. Okay, untuk bilangan murid untuk satu kelas itu ialah 30 orang, iaitu 14 orang lelaki dan 16 orang perempuan. Okay, untuk tajuk yang kami ambil bagi bidang adab ini ialah adab indahnya persahabatan ataupun adab bersahabat. Okay, seterusnya bagi pengetahuan sedia ada murid, murid telah mempelajari adab bersosial ketika tahun 1 dan mengaplikasikannya dengan baik. Jadi sebelum mereka belajar berkenaan dengan adab indahnya bersahabat ketika tahun 2, pada tahun 1 mereka telah belajar tentang adab bersosial. Untuk seterusnya, standard kandungan adalah pada 5.2, iaitu menakul dan mengamalkan adab bersahabat dalam kehidupan bermasyarakat mengikut sunnah Rasulullah SAW. Bagi standard pembelajaran pula, iaitu 5.2.1, iaitu menerangkan maksud sahabat. 5.2.2 membaca dalil nakli yang berkaitan adab bersahabat. 5.2.3 iaitu mengaplikasikan adab-adab bersahabat mengikut sunnah Rasulullah dalam kehidupan harian. Dan terakhir sekali 5.2.4 merumus kepentingan mengamalkan adab-adab bersahabat mengikut sunnah Rasulullah di dalam kehidupan harian. Jadi untuk objektif pembelajaran, pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat menerangkan maksud sahabat dengan betul selepas aktiviti penerangan guru menggunakan slide PowerPoint. Jadi yang kedua, membaca dalil nakli yang berkaitan dengan adab bersahabat dengan jelas selepas aktiviti rally robin. Yang ketiga, mengaplikasi adab-adab bersahabat mengikut sunnah Rasulullah dalam kehidupan harian dengan baik selepas aktiviti role play. Dan yang keempat, merumus kepentingan mengamalkan adab-adab bersahabat mengikut sunnah Rasulullah dalam kehidupan harian dengan tepat selepas aktiviti time, pair and share. Bagi kemahiran berfikir, Arif. Okey, baiklah. Untuk kemahiran fikir yang terlibat dalam aktiviti ini ialah, yang pertama ialah murid akan menganalisis gambar yang ditunjukkan oleh guru. Dan untuk gabung jalin topik yang terlibat dengan topik ini ialah hadis, iaitu berkaitan dengan adab bersahabat. Untuk penyerapan pula ialah muzik, iaitu lagu sahabat yang akan ditayangkan. Dan penerapan nilai yang terlibat ialah ikhlas, tekun, berani, bekerjasama dan berkepimpinan. Dan amalan pedagogi masa kini yang berlaku ialah yang pertama, yang pembelajaran interaktif, iaitu teknologi maklumat, pembelajaran interaktif, pembelajaran kooperatif, rally robin, role play, time pair share dan teknologi maklumat komunikasi. Dan seterusnya, kemahiran insaniah ialah pembelajaran sepanjang hayat. Okey, untuk elemen merentas kurikulum iaitu keusahawan ataupun EK1, murid bekerjasama dan mempunyai daya saing tentang menyumbang idea dalam perbincangan dan bagi poin untuk EK1 poin
Satu yang mana teknologi maklumat dan komunikasi, ini penggunaan video YouTube. Untuk penilaian PDP, pertama kami gunakan kaedah penulisan iaitu soal jawab antara guru dan murid. Yang kedua, penulisan lembaran kerja pada akhir pembelajaran. Untuk yang terakhir, bagi bahan bantu mengajar, kita ada slide PowerPoint, gambar, buku teks, video, kertas warna, pensel dan sebagainya lah. Okey, kita masuk kepada langkah yang pertama ataupun langkah pertama iaitu mukadimah. Bagi mukadimah mengambil masa 4 minit di mana akan dimulakan dengan doa belajar dan juga kalimah syahadah. Sebagaimana cadangan aktiviti di mana seorang murid dipilih untuk membaca doa dan murid lain mengaminkannya. Dan yang kedua, seorang murid pula selepas bacaan doa, seorang murid dipilih untuk membaca untuk membaca 2 kalimah syahadah manakala murid lain mengikutinya, dan penerapan nilai yang digunakan adalah ikhlas. Okey, bagi set induksi pula mengambil masa selama 5 minit di mana isi kandungan yang digunakan adalah berkaitan dengan gambar, iaitu gambar berkenaan dengan adab-adab bersahabat. Jadi antara soalan yang akan diajukan adalah apakah murid faham dari gambar tersebut, dan yang kedua, apakah perbezaan yang terdapat dalam gambar tersebut. Di mana daripada soalan ini akan leadkan mereka untuk menjawablah persoalan tentang tajuk yang akan diajar. Jadi antara cadangan aktivitinya, murid ditunjukkan gambar, murid diminta untuk melihat gambar tersebut, murid bersoal jawab dengan guru, murid mendengar guru memberi perkaitan antara gambar dan tajuk yang akan diajar. Jadi kaedah yang digunakan adalah kaedah soal jawab lah, dan bahan bantu mengajar dia gambar, dan penerapan nilai dia pula adalah tekun. Okey, baik. Untuk langkah 1 pula, iaitu mengambil masa 8 minit. Okey, di dalam langkah 1 ini, untuk kandungannya akan berkaitan dengan pengertian sahabat. Okey. Untuk cadangan aktiviti ialah murid ni akan melihat pada papar slide PowerPoint yang ditunjukkan oleh guru, dan murid ni mendengar penerangan guru berkenaan dengan pengertian sahabat. Okey, yang ketiga ialah murid diminta membuka buku teks, muka surat 122 untuk dijadikan rujukan. Okey, untuk kaedah yang digunakan dalam langkah 1 ini ialah kaedah penerangan guru, dan bahan bantu mengajar ialah slide PowerPoint dan buku teks. Okay, untuk teknologi maklumat komunikasi ialah dengan penggunaan PowerPoint. Okey, penerapan nilai yang diterap dalam langkah 1 ini ialah tekun. Okey, untuk langkah 2 pula, iaitu mengambil masa 12 minit. Saya menggunakan tayangan slide, iaitu berkaitan dengan dalil nakli tentang persahabatan. Okey, untuk cadangan aktiviti bagi langkah ini ialah murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. Murid ditunjukkan slide PowerPoint. Seterusnya murid mendengar bacaan hadis daripada guru dengan teliti. Dan kemudian murid membaca hadis tentang adab bersahabat dalam kumpulan dengan bimbingan daripada guru. Yang kelima ialah murid bersoal jawab bersama guru, dan yang terakhir ialah murid membuat rumusan berkaitan dalil nakli dan adab bersahabat dengan bimbingan guru. Okey, untuk kaedah ini menggunakan kaedah pembelajaran kooperatif. Untuk pembelajaran abad ke-21, kami menggunakan Rolly Robin. Gabung jalin yang dilakukan dari langkah ini ialah hadis. Bahan bantu mengajar yang digunakan ialah slide PowerPoint, dan penerapan nilai ialah bekerjasama. Bila untuk langkah 3 pula, kami telah mendurasikan selama 13 minit, iaitu tayangan video yang bertajuk Lagu Sahabat. Okey. Untuk adab yang terkandung dalam lagu ini ialah tolong menolong, saling menasihati, panggilan nama baik, memberi hadiah, ziarah, menziarahi. Dan cadangan aktiviti yang kami akan lakukan ialah pertama, murid mendengar lagu video yang dipasang dengan teliti.
Yang kedua, murid mencatat contoh beradab terhadap sahabat mengikut sunnah Rasulullah secara berkumpulan di atas kertas warna yang disediakan. Dan yang ketiga, murid diminta untuk melakukan contoh perbuatan beradab kepada sahabat mengikut kumpulan yang tersedia. Dan kaedah yang difokuskan ialah pembelajaran kooperatif dan pembelajaran abad ke-1 yang berlaku ialah role play. EMK ialah keusahawanan dan teknologi maklumat dan komunikasi. Dan kalau bawah sikit, okey. Ini antara adab dalam video tersebut ialah elak, sengketa dan dusta. Dan pembentukan kumpulan dilakukan secara role play. Bahan bantu mengajar yang digunakan ialah kertas warna, pensel dan video. Untuk penyerapan ialah muzik dan penerapan nilai yang berlaku ialah berani. Baiklah, untuk seterusnya bagi langkah 4, mendurasikan selama 13 minit di mana kandungannya adalah rumusan kepentingan mengamalkan adab-adab bersahabat mengikut sunnah Rasulullah dalam kehidupan harian. Okey, bagi cadangan aktiviti pertama adalah murid-murid masih lagi berada di dalam kumpulan yang ditetapkan di dalam langkah kedua yang sama, kumpulan yang sama. Dan seterusnya yang kedua, murid-murid merujuk buku teks muka surat 124 dengan bimbingan guru di mana murid-murid ini diminta untuk membuka buku teks lah pada muka surat 124. Dan yang seterusnya, murid-murid mencatat kepentingan mengamalkan adab-adab bersahabat di dalam peta iting mengikut kumpulan. Yang terakhir, murid-murid memilih seorang wakil dalam kumpulan untuk tampil ke hadapan untuk menyampaikan rumusan. Jadi dalam langkah ini kaedah yang digunakan adalah pembelajaran kooperatif dan pembelajaran abad ke-21 adalah time based share. Bahan bantu mengajar adalah buku teks peta iting dan peta iting yang digunakan adalah peta bulatan. Di dalam seterusnya kepentingan tapi dalam kandungan yang digunakan ini merupakan kumpulan-kumpulan masing-masing lah yang ada dalam 4 kumpulan. Jadi kepentingan mengamalkan adab bersahabat dan penerapan nilai yang terakhir adalah berkepimpinan. Seterusnya bagi penutup, Arif. Okey, baiklah. Penutup yang berdurasi selama 5 minit ni kami akan fokuskan kepada dua jenis penutup, iaitu penutup kognitif dan penutup sosial. Okey, bagi penutup kognitif, kami akan ulang kembali tentang maksud sahabat, dalil nakli tentang sahabat, contoh-contoh adab sahabat dan kepentingan mengamalkan adab sahabat. Okey, dan untuk penutup sosial pula kami akan murid diberi nasihat untuk sentiasa menjaga adab terhadap kawan-kawan. Okey, dan cadangan aktiviti ialah yang pertama ialah murid diminta untuk mengingat semula isi pelajaran. Yang kedua, murid diberi nasihat untuk sentiasa menjaga adab terhadap kawan-kawan dalam kehidupan seharian. Dan yang ketiga, murid diberi lembaran kerja sebagai pengukuhan. Okey, dan catatan di sini ialah kaedah yang digunakan untuk penutup ni ialah soal jawab. Jadi guru akan melakukan soal jawab atas murid lah untuk pengukuhan. Okey, sekian sahaja daripada kami untuk pembentangan page ini. Jadi sekian, terima kasih. Terima kasih.